Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tu Lean. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tu Lean, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari, dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Mac, kita hanya ada 2 batch saja dengan slot yang sangat-sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tu Lean ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tu Lean. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Ya, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Come on y'all. InsyaAllah. Yeah. Hari ni aku nak bagi ulasan tentang satu artikel yang dimuat naik oleh website Defense Security Asia yang aku tak tahu siapa pun, dia punya editor dan sebagainya, di mana artikel ini diterbitkan oleh majalah Forbes, okey, berkenaan dengan QDM lah. Artikel Forbes ni sebenarnya daripada tahun lepas, yang mana pada masa itu telah dijalankan satu latihan bersama di antara QDM dan juga tentera udara US, di mana penulis artikel tersebut iaitu David X, dia menyifatkan bahawa QDM ni pelik. Kalau orang yang tak baca artikel tu secara penuh, kemungkinan juga tahap pemikiran dia seperti kebudak-budakan. Dia anggap perkataan pelik itu sebagai satu penghinaan ataupun benda yang kelakar lah. Kira macam QDM ni satu benda yang kelakar lah, pelik. Sebelum aku teruskan dengan ulasan aku berkenaan dengan artikel tersebut, sudi-sudilah kiranya korang untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus untuk upload konten-konten yang menarik, ilmiah dan insyaAllah dapat membetulkan persepsi korang, terutamanya untuk kita punya ATM dan juga QDM lah insyaAllah. Sila tekan butang subscribe. Okey, cerita dia macam ni. David X ni, okey, dia memberikan ulasan lah berkenaan dengan latihan yang sedang dijalankan pada masa itu, latihan PASEX ataupun passing exercise. Jadi bila dia tengok jenis-jenis aircraft, terutamanya fighter aircraft daripada QDM ni, dia terdiri daripada pelbagai negara. Kalau kita tengok sendirilah, Sukhoi daripada Rusia, kita tengok Hornet daripada US dan juga Hawk daripada UK. Jadi David X ni dia menyifatkan bahawa benda ni sangat-sangat jarang berlaku, sebab kebiasaannya sesebuah negara tu dia punya ketenteraan, dia punya Air Force to be specific, kalau dia nak beli aset, dia nak beli aircraft, dia akan tumpukan pembelian dia tu daripada satu-satu negara ataupun satu-satu region saja. Contohnya kalau negara A ni dia nak beli dia punya fighter aircraft, dia akan beli daripada Western Bloc saja. Dia akan beli aircraft daripada France, daripada US saja, daripada UK saja, ataupun dia pilih nak beli daripada Eastern Bloc, dia ambil aircraft daripada Rusia saja. Tapi kita Eastern Bloc ada, Western Bloc saja. Okey, nak bagi korang lagi faham apa itu Eastern Bloc dan Western Bloc. Eastern Bloc dan Western Bloc ni lebih kurang macam satu pakatan beberapa negara bagi rantau itulah. Contohnya Eastern Bloc. Eastern Bloc ni dia lebih kurang terjadinya Eastern Bloc ni sewaktu Cold War, okey, di mana Eastern Bloc ni pada masa itulah kebanyakan mereka adalah berfahaman komunis USSR. Dan juga Western Bloc ni, okey, ataupun blok barat ni, blok ni bukan blok bangunan tau, dia BLOC sahaja, blok. Untuk Western Bloc ni pula adalah blok yang orang kata menentang yang berfahaman komunis daripada Eastern Bloc ni lah. Contohnya negara macam France,
macam US, UK dan sebagainya lah. Dan untuk Western Bloc ni, dorang gelarkan diri korang sebagai first world country dan juga Eastern Bloc ni sebagai second world country. Kalau third world country ni lebih kurang negara-negara yang non-alignment punya country lah. Pendapat David X ni, bila dia tengok Malaysia ni ada banyak type of fighter aircraft daripada pelbagai negara, daripada Western Bloc ada, daripada Eastern Bloc ada, bagi dia adalah satu perkara yang pelik dan juga perkara yang lebih kurang menyusahkan. Sebab apa? Dari segi nak maintain aircraft dan juga dari segi servicing dan maintenance akan memakan kos yang sangat-sangat tinggi. Itu antara reason yang dia cakap yang nampak pelik lah. Macam aku cakap tadi lah, sebab mostly negara dia akan tumpu pembelian aset aircraft dia daripada sesuatu negara saja. Tapi pelik-pelik yang diorang cakap kita pelik ni, sebenarnya kita lagi bijak sebenarnya. Sebab okey, aku bagi tahulah sikit lah, aku tak boleh nak cerita sangat sebab ada benda yang rahsia dari segi strategi peperangan, aku tak boleh nak bagi tahu dekat sini. Tapi antara yang aku boleh bagi tahu dekat korang, kenapa aircraft kita terdiri daripada Western dan Eastern Bloc, salah satu dari segi strateginya adalah kita dapat, orang kata, menjaga hubungan diplomatik antara negara-negara ni. Western Bloc pun kita jaga, Eastern Bloc pun kita jaga. So sebab kita pun adalah negara-negara yang berkecuali, jadi kita tak ada bias dekat mana-mana negara. Kita bukannya berfahaman Eastern Bloc, berfahaman Western Bloc, kita neutral dengan semua orang. Dan dari sudut lain pula, kelebihan kita adalah dari segi kita boleh belajar Eastern Bloc punya teknologi, Western Bloc punya teknologi juga. Selain daripada kita belajar teknologi diorang, kita juga boleh faham strategi apa yang digunakan oleh kedua-dua blok ni dalam mempertahankan negara diorang dengan diorang punya aset-aset ni. Lepas tu pula dia jadi peluang kepada kita nak menubuhkan syarikat, orang kata, yang nak maintain kita punya aircraft lah. Contohnya macam satu syarikat ni ditubuhkan untuk nak servicing aircraft untuk yang Eastern Bloc sahaja. Kita ada. So dalam masa yang sama, dia pun belajar juga teknologi. Sama juga macam Western Bloc jugalah. Kita juga bukan setakat belajar teknologi daripada Eastern Bloc dan Western Bloc ni, kita juga boleh, orang kata, bina sendiri kemampuan kita untuk upgrade aircraft, untuk modify aircraft tu sendiri mengikut keperluan yang digunakan untuk kita dalam mempertahankan Malaysia. Dan sebenarnya banyak lagi reason ataupun sebab-sebab kenapa kita punya aircraft asset daripada TDM ni terdiri daripada pelbagai negara. Tak semestinya kalau kita tak amalkan benda yang kebiasaan orang lain buat, bermakna benda tu adalah satu disadvantage ataupun benda yang pelik ataupun benda yang kelakar ataupun benda yang boleh dibuat bahan gurauan, orang boleh hina kita. Tak. Dari sudut pandang lain, sebenarnya benda ni sangat banyak advantage. Dan bukannya Malaysia sahaja, malah Indonesia pun buat benda yang sama juga. Dan insya-Allah strategi dia lebih kurang dengan Malaysia jugalah. Disebabkan aku dah mention negara Indonesia kepada geng-geng Indonesia segelintir yang haters aku, yang ingat aku ni benci Indonesia, aku cakap ni, ini bukan kutuk, ini memuji strategi yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara daripada Indonesia. Strategi diorang bagus, similar, lebih kurang dengan Malaysia punya strategi. Sebab Indonesia pun sama juga, dia ada Western Bloc, dia ada Eastern Bloc juga. Jadi aku harap apa yang aku dah cerita dekat korang ni boleh merungkai, boleh memecahkan lemak-lemak palatau yang terbina dalam kepala otak korang tu. Bila korang baca tajuk saja, Forbes menyifatkan QDM adalah satu kuasa udara yang pelik. Tak adalah korang tengok Air Force pelik, QDM pelik. Korang jadikan benda tu bahan jenaka pula, menghina-hina QDM kita. Itu daripada sudut pandang korang yang tak pernah operate, yang tak pernah bekerja, yang tak pernah berkhidmat dalam QDM. Aku, kawan-kawan aku, sini-sini aku yang pernah, yang masih berkhidmat dalam QDM, kita tahulah kenapa, sebab apa kita punya QDM membuat tindakan ataupun strategi yang sedemikian. Okey, jadi relax, tak perlu nak kutuk. Bila baca sesuatu benda, kalau tak tahu, confused, tanyalah pada orang yang ada pengalaman dan kepada yang pakar. Aku yakin bahagian komen nanti confirm akan ada orang yang lawan, akan ada orang yang argue
dengan aku pasal benda ni. Dan orang yang argue tu pula bukan askar pun. Setakat keyboard warrior je, pala tahu, ingat dorang lagi pakar. Bila tanya, source mana kau dapat? Daripada Google, daripada YouTube hoax pula tu. Lepas tu percaya bulat-bulat. Jadi itulah penjelasan aku. Diharapkan dapat memberi pencerahan kepada korang. Jangan lupa untuk share video ni. Pastikan orang-orang yang rasakan benda tu satu berita yang jenaka untuk itu DM, dah dapat penerangan yang lagi jelas lah kenapa aircraft kita terdiri daripada aircraft pelbagai negara. Jangan lupa untuk komen. Silakan komen apa yang korang nak. Kalau ada haters ni, aku dah semakin malas nak layan dah. Sebab haters ni mostly tak ada telur, penakut, sembang je tahu, fakta tak ada, pengalaman tak ada. Okey? Dan juga jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification ataupun untuk video-video aku yang seterusnya. InsyaAllah dapat notification jugalah kalau aku ada upload video yang baru. Jangan lupa, kita semakin menghampiri akhir zaman. Perang dah mula sana sini, wabak makin teruk, ulama-ulama pun kutuk-kutuk, maki-maki antara satu sama lain. Itu petanda kita dah semakin hampir ke akhir zaman. Jadi mantapkan ibadah korang, tinggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah, dan juga kita jaga keluarga kita dan family kita. Ingat, berselawat selalu, jangan tinggal Al-Quran walaupun satu hari. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys. Have a nice day. Jaga diri kita dan keluarga. Bye-bye.